bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin dan ahli keluarganya memfailkan permohonan semakan kehakiman bagi mencabar tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, menyiasat dan membekukan semua aset mereka. Selain Daim, atau nama penuhnya Cik Abdul Daim Zainuddin, turut disenaraikan sebagai permohonan ialah isterinya Toh Puan Naima Abdul Khalid, 4 anak mereka Asnida, Muhammad Wiradani, Muhammad Amir dan Muhammad Amin Zainuddin, serta syarikat Menara Ilham Sendirian Berhad yang memiliki bangunan terbabit. Permohonan tersebut difailkan semalam di Mahkamah Tinggi di sini melalui firma guaman Tuan Tommy Thomas dan menamakan SPRM dan pendakwa raya sebagai defendant pertama dan kedua. Mahkamah menetapkan 16 Januari ini untuk pendengaran mendapatkan kebenaran bagi memulakan semakan kehakiman tersebut. Menurut pernyataan yang difailkan oleh Daim, SPRM dan pegawainya telah memulahkan siasatan terhadapnya dan keluarganya bermula Februari 2023 dan pelbagai notis mengikut akta SPRM dan akta pengubahan wang haram telah dikeluarkan terhadap bekas menteri itu dan keluarganya bermula Jun 2023. Bagaimanapun, hanya pada 30 Disember 2023, SPRM mengeluarkan kenyataan bahawa SPRM telah membuka siasatan terhadap Daim berdasarkan Kertas Pandora. Kertas Pandora yang merupakan himpunan 111.9 juta dokumen yang dikumpul oleh Konsorsium Wartawan Penyiasatan Antarabangsa yang mengandungi maklumat perbankan, cukai dan maklumat hartanah, membabitkan pemimpin-pemimpin dunia, jutawan, ahli perniagaan dan selebriti. Fail tersebut sendiri tidak menyatakan seberang kesalahan oleh Daim dan keluarganya. Walaupun rakyat Malaysia lain disenaraikan dalam Kertas Pandora, mereka tidak disiasat atau diberi notis oleh SPRM atau menjalani siasatan dan tindakan diambil terhadap mereka oleh SPRM sebagaimana dilakukan terhadap Daim dan keluarganya. Dalam apa jua keadaan, mengambil kira kelewatan kira-kira 22 tahun, penyiasatan tersebut melanggar kebebasan pribadi Daim dan ahli keluarganya sekaligus melanggar hak asasi mereka dalam perkara 5/1 Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu, siasatan dan pembekuan dilakukan tidak berperlembagaan dan tidak sah, ujar kenyataan tersebut. Tambahnya, siasatan SPRM terhadap Daim dan keluarganya adalah menyalahi undang-undang dan ultra vires kerana agensi siasatan itu tidak mempunyai sebab munasabah bahawa ahli perniagaan itu dan keluarganya telah melakukan sebarang kesalahan di bawah akta SPRM atau akta AMLA. Selain itu, Daim dalam pernyataan tersebut menyatakan sekiranya pihak pendakwaan ingin menuduh bekas bendahari UMNO itu atau ahli keluarganya, pertuduhan tersebut akan terbatal kerana melanggar jaminan perbicaraan adil sebagaimana yang diperuntukkan mengikut Perlembagaan Persekutuan. Bekas pengarah eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi Negara itu juga menyatakan SPRM dan pegawai-pegawainya telah bertindak tidak munasabah dan tidak rasional apabila gagal mengambil kira beberapa perkara. Antaranya ialah bukan menjadi kesalahan untuk mana-mana rakyat Malaysia untuk membuka akaun luar pesisir dan memiliki aset atau hartanah di luar negara. Pemilikan aset dan hartanah di luar bidang kuasa oleh warga negara Malaysia bukanlah suatu kesalahan di bawah Undang-Undang Malaysia. Undang-Undang Malaysia juga tidak termasuk dalam akta kekayaan tidak dijelaskan sebagaimana yang terdapat di beberapa negara luar. Oleh itu, pemerolehan kekayaan semata-mata oleh mana-mana warga negara Malaysia tidak merupakan satu kesalahan di bawah Undang-Undang Malaysia, kata pernyataan itu. Oleh itu, Daim dan keluarganya memohon relief, antaranya satu, deklarasi bahawa SPRM dan pegawainya tidak mempunyai sebab munasabah untuk menyiasat ke semua permohonan mengikut akta SPRM atau AMLA. Mereka turut memohon deklarasi bahawa semua notis yang dikeluarkan oleh SPRM ke atas Daim dan keluarganya, termasuk Menara Ilham, adalah menyalahi undang-undang, tidak berperlembagaan dan tidak sah.
Kesemua permohonan juga menuntut agar kesemua siasatan terhadap mereka dihentikan dan memulangkan semula semua dokumen dan aset yang disita dan menyahbekukan akaun bank termasuk akaun bank syarikat. Daim dan keluarganya turut memohon satu perintah yang melarang pihak pendakwaan daripada mendakwa mereka di mahkamah. Turut dimohon ialah ganti rugi am dan teladan kos atau dasar indemnity penuh kepada pemohon-pemohon dan relief-relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Kerajaan tidak menyesarkan mana-mana bekas pemimpin susulan tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang melakukan siasatan berkaitan rasuah, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebaliknya, Perdana Menteri berkata, SPRM hanya menjalankan amanah yang dipertanggungjawabkan bagi membantras rasuah tanpa mengira status dan kedudukan. Itu urusan SPRM. Tetapi, saya tidak mahu orang anggap ini perkara kecil, kes baharu atau lama, semua disiasat. Jika tak salah, tak perlu bimbang kerana siasatan akan dibuat teliti dan pendakwaan akan dikemukakan sekiranya ada bukti yang kukuh. Namun, janganlah sesetengah orang menganggap tindakan SPRM sasar orang tertentu dan sebagainya kerana ia akan beri gambaran seolah-olah ada orang-orang atau jerung-jerung besar terlepas. Saya tidak mahu dianggap memerangi rasuah dengan menekan bekas pemimpin di bawah, katanya kepada pemberita selepas majlis ramah mesra bersama petugas dan kaki tangan pelabuhan Tanjung Pelepas PTP di sini hari ini. Anwar mengulas sama ada terdapat nama-nama besar atau jerung yang bakal disiasat atas kesalahan rasuah selepas ini. Pada 4 Januari lalu, SPRM dilaporkan memanggil 4 individu bagi membantu siasatan terhadap bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin. Semalam, isteri Tun Daim dilaporkan mendakwa suaminya dianiaya disebabkan kejayaannya sebagai ahli perniagaan sehingga digelar hartawan dan jutawan biarpun sebelum menyertai kerajaan. Toh Puan Naimah Khalid dilaporkan mendakwa disebabkan kejayaan itu ia dijadikan alasan untuk memfitnah nama baiknya dan menggambarkannya sebagai seorang perasuah. Selain itu, SPRM dilaporkan mengesahkan merakam keterangan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bagi membantu siasatan berhubung dana RM700 juta bagi tujuan publicity dan promosi semasa pentadbiran kerajaan dahulu. Selain ahli Parlimen Beras, SPRM turut mengesahkan memanggil isteri bekas Menteri Kewangan Tun Daim iaitu Toh Puan Naimah dan 2 anaknya Muhammad Amin Zainuddin dan Muhammad Amir Zainuddin di Ibu Pejabat SPRM bagi direkam keterangan mereka. SPRM dalam satu kenyataan berkata, keterangan ketiga-tiga ahli keluarga tokoh konglomerat ini diambil bagi memastikan beberapa perkara berhubung aset bernilai tinggi di dalam dan di luar negara yang berada di bawah nama syarikat kepunyaan mereka serta terkait dengan siasatan terhadap Daim. Dalam pada itu, Anwar yang juga Menteri Kewangan ketika berucap pada majlis itu berkata, beliau tidak peduli pada cemuhan segelintir pihak di sebalik tindakan agresif pentadbirannya memerangi rasuah. Biarlah orang nak cemuh, jika nak selamatkan negara kena bersihkannya, supaya jangan ada lagi pemimpin yang curi duit dan harta negara lagi. Amalan yang nak bunuh kedudukan, menyalahgunakan pangkat dan ambil kesempatan menerima sogokan perkayaan diri adalah amalan yang disebabkan Malaysia kecundang dalam banyak hal dan perlu dihentikan. Maksud saya ini termasuk jika ada kedudukan dengan menggunakan nak memperkayakan anak, isteri. Walau saya tahu apa yang tak senang, namun ia perlu dilakukan bagi selamatkan negara. Negara harus bersih dari rasuah, katanya. Anwar yang juga pengurusi Pakatan Harapan dan Presiden PKR berkata, pembangunan negara tergendala dengan banyak kemudahan kepada rakyat tidak dapat disediakan jika rasuah berleluasa.